tambah lagi sarapan kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak bicarakan tentang satu topik yang menarik, yang kita boleh ambil iktibar dari topik ini berkaitan dengan hari yang tiada keraguan padanya, ataupun yaumul la raiba fi. Topik ini kalau kita lihat secara general lah, secara umum lah, kita hidup di atas dunia ni memang kita ada keraguan. Keraguan apa? Contohlah kita katakan kita bangun pagi tadi. Bangun pagi tadi kita nak masak dulu ke nak kuliah dulu? Ada keraguan di situ. Nak masak lauk apa? Nak masak lauk mudah-mudah ke nak beli kedai je? Semua ada keraguan. Hatta kita nak pergi membeli belah. Nak tengok ni nak pakai beras tempatan ke beras import ni. Itu ada keraguan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau ayat mudahnya ada was-was. Begitulah. Tapi kita tak nak bincang tentang was-was. Nak gambarkan bahawa atas dunia memang kita akan ada keraguan terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sama tindakan itu kita sedar atau tidak, itulah tindakan yang bawa kita kepada keraguan kehidupan kita seharian. Hatta dalam ibadah kita sekalipun, kadang-kadang ada keraguan. Tiba-tiba dah solat ni, tadi solat ambil wuduk ke tak ambil wuduk tadi ya? Dia akan timbulkan satu bentuk keraguan dalam kehidupan kita. Hatta tengah-tengah solat tadi, tiba-tiba bunyi bising kat luar, ni rakaat kedua ke rakaat ketiga? Datang keraguan atau datang was-was dalam diri kita. Akan tetapi, bila mana kita bicara tentang hari satu hari itu, yaumul la raiba fi. Hari yang tiada keraguan. Hari apa? Hari kiamat yang Allah telah nyatakan kepada kita. Kalau hari kiamat itu berlaku, hari kiamat itu akan membawa satu keadaan yang berbeza dengan apa yang kita gambarkan di sini. Mungkin kita katakan kita pernah melihat satu bencana alam yang besar, satu gempa bumi yang besar, satu tsunami sebagai contoh kita lihat dekat Aceh dulu kan, atau tsunami yang berlaku dekat Florida dan sebagainya. Itu adalah bencana yang berlaku pada ketika ini. Dan kita tahu dia telah berlaku. Bahkan untuk penutup kepada kehidupan kita akhir zaman nanti, kita pada akhir zaman, penutup kepada kehidupan, kiamat akan berlaku dan itulah sebenar-benarnya hari yang tiada keraguan. Memang pasti akan berlaku. Hatta kita katakan kematian kita lah. Tuan-tuan, kematian kita. Kita ni semua akan meninggal dunia. Bila tarikh dan masanya, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Jadi tarikh tersebut kita tak tahu. Dan kita boleh ragu-ragu, aku ni tak mati kot. Umur panjang lagi, sihat lagi. Tak boleh kata begitu. Sebab kadang-kadang orang yang sihat walafiat itulah yang pergi dahulu. Kita banyak dengar perkhabaran-perkhabaran. Pergi tengok ziarah orang sakit. Dia sakit terlantar lama, dah doktor kata tak ada harapan dan nak sakit. Kita balik rumah, tiba-tiba ada panggilan. Kata, ada jenazah meninggal ni, jiran kita meninggal. Oh, yang sakit tu. Bukan. Yang jaga dia tu. Isteri ke suami jaga dia, Wallahualam lah. Dia katakan, yang jaga dia tu meninggal. Yang sakit belum meninggal lagi. Oh, terbalik. Dia katakan, itu perkara yang tiada keraguan. Bagi kita orang beriman, itu yang kita kena pasak betul-betul dalam hati kita ni. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 10. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatirus samawati wal ard. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna. Turidu an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Apa maksudnya? Berkatalah Rasul-Rasul mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Rasul-Rasul ni berkata kepada umat baginda semua tu, adakah kamu semua ni ada keraguan pada Allah? Tanya. Ada ragu-ragu tak pada Allah? Kita balik kepada diri kita ni. Realiti diri kita ni. Kita balik pada diri kita sendiri. Kita hari ni memang tak lepas pada ubat. Ke ada di antara ibu-ibu ayah sekalian yang tak pernah makan ubat. Dia sepanjang hidup ni, saya tak pernah makan ubat, Ustaz. Ubat ni tak boleh makan. Saya ni memang tawakal sungguh lah. Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi saya rasa majoriti sekarang ni ubat tu dah biasa lah kita kan. Cumanya kita nak katakan, ada tak kita letak keraguan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyembuh? Maksudnya, ketika mana kita berbuat kebaikan, ketika mana kita ni makan ubat, tiba-tiba tak sembuh. Kita kata, ubat dah banyak dah, Panadol ni rasa berpapan-papan dah makan ni. Tak sembuh-sembuh juga. Maksud kita ada keraguan kepada Allah. Kita mengharapkan ubat Panadol tu, tak berharap pada Allah.
Sedangkan kita kena meletakkan penyembuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyembuhkan penyakit kita. Bukan Panadol tu wasilah ataupun kita katakan sebagai perantaraan usaha kita untuk menyembuh. Kalau demam tak berhenti, orang tanya, kenapa ni tak sembuh-sembuh, tak makan ubat ke? Saya tak makan ubat, dadah tu. Saya ni harapkan Allah ya. Kita tidak meletakkan tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah ni, dia ada usaha kita. Ada usaha kita, dan usaha kita itulah yang kita nak pastikan setiap apa yang kita buat itu, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala penyembuh. Dan kita tiada keraguan tentang apa yang Allah bagi pada kita. Kita kadang-kadang hujung-hujung sekali baru kita fikir pada Allah tu. Sakit ni, dah kata 2-3 hari demam, makan Panadol, kita rasa, tak jadilah doktor ni bagi ubat apa ni. Pergi klinik lain pula. Itu klinik kerajaan, klinik swasta. Swasta pun bagi ubat pun sama juga. Tak kebah demam ni, apa cerita ni. Kata ada makhluk lain masuk ni. Kita pun pergi jumpa ustaz. Jumpa ustaz pun ambil air tiup dan sebagainya, balik minum. Berbotol-botol. Tak sembuh-sembuh juga. Sebab apa? Kita tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyembuhkan kita. Kita ada keraguan pada Allah. Kata, lama dah sakit. Tak sembuh-sembuh ni. Macam mana ni? Jadi kita tidak meletakkan sesuatu keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kena tengok balik. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena lihat balik kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita tak sedar. Itu bab demam lah. Bab demam sebab saya rasa macam tak sihat, kurang sihat sikit lah. Balik daripada luar negara tu, dia ada keadaan yang tak stabil kan. Kejap okey, kejap tak okey. Jadi sentuh sikit berkaitan kesihatan, itulah yang perlu yang kita lihatkan. Okay. Kemudian Allah sambung ayat tadi, dia menyeru kepada kamu untuk memberi keampunan kepadamu daripada dosa-dosamu dan menangguhkan seksaanmu sampai masa yang ditentukan. Kita ni umat akhir zaman, umat baginda Nabi SAW, kita nak sambut maulud tak lama dah minggu depan, dan gambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga sungguh umat baginda Nabi SAW ni. Menjaga macam mana? Ada buat dosa, ada buat kesalahan, Allah tangguhkan azab tu. Bila? Di akhirat kelak. Umat-umat sebelum ni, kalau buat salah, cash Allah bagi. Cash Allah bagi. Umat baginda Nabi SAW, Allah tangguh dulu. Sebab itulah kita lihat hari ni, bila mana ada sahaja buat kerosakan, buat apa-apa, dia ada. Orang yang sepatutnya memberi penekanan. Orang yang sepatutnya memberikan peringatan supaya perkara itu dapat diperbetulkan. Maksudnya Allah bagi peluang kepada kita ni untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pasti tiada keraguan Allah akan menerima taubat kita tu. Pasti. Kita ni jangan pula ragu, aku ni bertaubat banyak ni, Allah terima tak tahulah. Jangan ada keraguan begitu. Sebagaimana juga kita ni buat sedekah. Ustaz kata kalau sedekah banyak ni Allah tambah nikmat ni, tapi tak dapat sedekah tu. Itu keraguan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa kita buat tu, jangan ada sedikit masuk dalam hati kita ni keraguan. Bila mana ada keraguan itu, maka kita dah semakin menjalankan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah kata lagi, mereka berkata, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Kamu berkehendak untuk menghalang kami daripada apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami. Kerana itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Maka orang zaman dulu lah, umat dulu ni memang dia ikut sembah nenek moyang mereka. Hatta orang Melayu kita dahulu pun memang ada. Mereka ni menyembah, kata buat pemujaan yang ikut nenek moyang mereka punya upacara. Dulu ada, sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni dah kata macam kita dah kata umat kita ataupun umat Islam kita khususnya di Malaysia ni dah mula kata dah kelip mata. Perkara yang tak boleh maka ditinggalkan. Kan dahulu, kalau dahulu tengok kalau macam tiba-tiba lah ada anak-anak kecil tu tak boleh nak tidur sebagainya, mula dah ada ritual-ritual, letaklah pulut kuning, kain kuning, ayam panggang dekat pokok buah dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang perlu ditegah dan perkara-perkara yang perlu dielakkan supaya iman kita ini tak terjerumus dalam keadaan yang perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Maka alam semesta ini jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan untuk kita ini melihat dan mengetahui bahawa Allah cipta dengan cantik semua sekali ini, pada satu ketika nanti Allah akan hancurkan semua sekali. Ini alam semesta, bukan alam semula jadi. Sebab ada Tuhan yang buat alam ni, dia tak jadi sendiri-sendiri. Itu keyword yang perlu kita ubah sedikit. Alam semula jadi, alam semula jadi. Tak. Alam ini tak jadi semula jadi. Alam ini Allah yang ciptakan.
Allah ciptakan alam ini. Kita duk fikir alam semula jadi, tak boleh. Alam tu tak boleh jadi sendiri. Allah ciptakan alam ini. Alam ini dahulunya bumi dan langit itu bersatu. Kemudian Allah pisahkan, barulah ada hujan turun, ada tumbuh-tumbuhan, ada udara yang manusia hidup di situ. Barulah kita lihat keadaan kita hari ini. Dan pada akhir zaman nanti, menuju kepada kehancuran. Allah akan hancurkan keseluruhannya sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Qari'ah. Allah kata Al-Qari'ah tu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Dan jadilah gunung-gunung itu seperti debu-debu yang bertebaran. Nak gambarkan bahawa manusia ni bila akhir zaman nanti pasti akan jadi begitu. Manusia ayat sebelum itu Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ayat itu Allah kata bagaimana manusia akan jatuh, terbang. Akhirnya dia jatuh tanpa arah tuju. Barulah dilihat pada ayat seterusnya itu gunung ganang. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Umpama debu-debu berterbangan. Sebagaimana kongsi dengan ibu-ibu ayah sekalian, saya bawa balik daripada Aceh sebelum ni, ada program dengan pelajar lah. Sebab tu minggu lepas tu tak dapat nak kongsi ilmu sedikit dengan ibu-ibu ayah sekalian. Di sana berjumpalah dengan 1,500 orang yang terselamat daripada 6,000. 6,000 kawasan pesisir pantai dekat pantai Aceh yang kena tsunami tu, 1,500 yang terselamat. Menceritakan kembali apa yang berlaku kepada kami lah. Dia kata, rasa baru semalam baru berlaku perkara tu. Dia katakan dah hampir 20 tahun tsunami tu berlaku, gempa bumi berlaku di Aceh ni. Dia kata rasa baru semalam baru berlaku. Dia katakan perkara itu perkara besar. Dan jumpa dengan salah seorang penduduk tu, pakcik-makcik tu, dia kata, saya dah anggap ini kiamat lah. Sebab di sana mereka ditekankan dengan majlis-majlis ilmu berkaitan dengan hal ehwal, tanda kiamat dan sebagainya, gempa dan sebagainya. Jadi mereka ni umpama rasa, macam betul-betul lah kiamat dah. Sebab bila mana dia baca kat ayat tadi, dalam surah Al-Qari'ah itu, manusia ni akan bertebaran, nafsi-nafsi macam katu mencari cahaya. Ketika itu berlakunya, dia kata di cerita ketika berlakunya gempa itu pagi. 8 pagi itu berlaku, dia dengan mak dia dan anak dia 7 orang. Berlaku berbumi, dia keluar dari rumah tu, berlindung di belakang rumah. 8 minit berkurang bumi itu berlaku, mak dia bagi tahu, kata masuk dalam rumah pakai baju yang tebal dan selamat. Mak dia tu ada insting, seorang ibu tu kata ada bahaya akan menyusul. Maka lepas tu berlakulah di ketika mana dia sedang memakai baju tu, orang dah bagi tahu air laut naik. Maka dia bertepiaran lari, dia ambil mak dia dan anak dia lari. Ketika itulah dia lihat ada orang yang tak mampu berlari, dah jatuh, kena pijak, kena gilis oleh kenderaan. Memang ketika itu engkau, aku, tak boleh nak selamatkan siapa-siapa. Tak boleh sama siapa-siapa. Dia kata betul lah, ketika itu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak boleh apa-apa dah. Akhirnya dia kata mak dia tak larat nak berjalan, duduk di tepi jalan tu, adalah kereta lalu, helak lalu, dia minta mak dia naik di belakang itu dan anak dia di belakang itu dan dia naik di hadapan. Bergerak sedikit saja, ombak datang yang begitu besar dan menggulingkan kereta itu dalam air yang begitu deras. Akhirnya mak dia hilang entah ke mana. Dia ni berada dalam kereta, dia sempat keluar. Dalam keadaan dia tak tahu mana punca atas, mana punca bawah kerana air yang sangat-sangat hitam. Dan akhirnya Allah tunjukkan jalan keluar. Boleh keluar walaupun dalam hati dia kata ini dah mati dah. Mati dia tak ada apa-apa dah ni. Dia sempat keluar dan sempat berpaut pada satu pelepah kelapa yang dah tua. Berpautlah di situ. Di puncak pokok kelapa tu, nak kata tinggi tak tinggi air. Berpautlah di situ sehinggalah air surut pada petang bulan pukul 3. Dan gambar-gambar ketika air tengah laju itu, maka dia nampak anak dia 3 orang. Anak 3 orang berenang ke arahnya. Daripada 7 orang anak itu, 3 yang selamat sempat dia jumpa dan yang lain Allah telah ambil nyawa mereka. Bersama dengan mak dia sekali. Nak katakan begitu keadaan huru-haranya yang Allah kata pasti hujung nanti itu lebih teruk dan tiada keraguan bagi dia.
Tiada keraguan bagi dia. Dia kata bahawa itulah sebenar-benar keadaan akhir zaman yang perlu kita sebagai manusia ini akui dia akan berlaku. Jangan ada keraguan pada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tiada keraguan padanya, dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Kita semua akan mati dan akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Tiada keraguan bagi kita, pasti kita akan mati. Jadi kalau kita ni bila mana dengar ada kematian, pergilah ziarah. Pergi ziarah kematian. Tengok kematian itu untuk ambil iktibar bahawa kita semua akan berada di tempat pembaringan tu. Tempat pembaringan tu. Bukan takut. Dia tengok orang mati tu sudah takut lah. Tengok jenazah pun takut. Saya ingat saya minggu sebelum ni, sebelum ke Aceh tu, adalah kematian di surau saya tu. Jadi tim saya ni bila ada kematian, dimaklumkan pagi, jadi kami pun lepas solat subuh semua sekali tu, nak panaskan van enjin berjenazah tu lah. Jadi kebetulan kata ramai lah, imam ada, Bilal ada, kita kata jom kita pergi sarapan dahulu, jenazah pun kita dah ambil, letak kat surau, nak mandikan, tunggu waris datang, kita mandikan dalam pukul 8 pagi, jom kita pergi sarapan. Pergi sarapan tu nak pergi mana? Kita nak ambil jenazah lah, nak panaskan enjin, nak ambil jenazah. Nak ambil jenazah tu, pergilah kedai tu. Nak katakan orang trauma tengok ambil jenazah ni, tengok-tengok semua diam kedai tu. Kedai makan tu, sampai-sampai kami sampai parking van tu, semua diam. Diam, senyap je kata. Dah kenapa senyap ni? Senyap Ustaz, van ada depan kedai kata. Van jenazah je pun, jenazah tak ada kat surau. Kata, kami seram apa ni semua akan naik ni, tunggu-tunggu masa je. Nak katakan kita ni, kalau bab tengok van jenazah pun dah menggerukan, apatah lagi kita nak berada di kedudukan sebagai jenazah nanti. Kerana sama ada kita ni masih kurang amal ibadahnya atau kita tidak ambil cakna tentang amal ibadah yang perlu kita laksanakan selagi mana kita masih bertenaga, selagi mana kita masih boleh berfikir waras-waras untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara yang wajib, perkara yang perlu untuk kita selidiki, perkara yang perlu untuk kita tekankan bahawa memang kita pasti akan mati dan tiada keraguan baginya. Umur kita panjang ke pendek itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan, dan pasti kita akan mati dan kita akan dibangkitkan nanti dalam kubur kelak. Baik, ibu-ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita berbalik kepada hari yang tiada keraguan ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Apa maksudnya? Dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup silih berganti. Dulunya kita berada pada alam roh, kita masuk alam rahim ibu kita, ibu-ibu sekalian, mengandungkan 9 bulan 10 hari. Kemudian keluarlah kita ni ke alam dunia, berada alam dunia dengan tempoh tertentu, kemudian akan dimatikan, masuk alam kubur, sementara dibangkitkan nanti, maka selama-lamanya lah kita berada di dunia yang baru. Akhirat kekal abadi. Maka, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Edaran zaman akan mematikan kita. Kita tak pasti kita akan mati bila, tapi edaran zaman itu berubah tahun demi tahun itu adalah merupakan satu edaran zaman yang akan mematikan kita. Kita tak pasti kita akan mati bila, tapi pasti kita akan mati. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Memang kita tak tahu kita mati bila, tapi sangkaan hati kita tahu bahawa kita akan mati. Kadang-kadang orang nak mati ni, dia boleh rasa nak mati bila. Rasa macam saya tak sedap hati lah, rasa macam bernafas tak cukup. Dia boleh rasa, cuma dia tak nak cerita pada orang. Dan kadang-kadang bila dia meninggal tu, dia umpama dalam mimpi. Kata, baru rasa macam nak mati, dah mati rupanya. Ketika itu tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa-apa, umpama dia melihat imam tolong angkat dia, Bilal tolong mandikan dia, imam tolong solatkan dia, semua itu dia nampak, dia boleh merasai. Tapi dia tak boleh buat apa-apa, dan itulah pengakhiran kepada kehidupan di atas dunia. Maka Al-Imam Ibn Katsir bila mana menjelaskan ayat ini, Ibn Katsir kata, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan mengenai perkataan kaum Dariyah daripada kaum kafir, dan mereka mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka daripada golongan musyrikin Arab
yang mengingkari hari kiamat. Ini geng musyrikin Arab ni yang mana dia tidak percaya kepada kewujudan hari kiamat. Sebahagian mereka adalah falsafah keturunan yang menolak penciptaan dan kehidupan lepas mati. Sebahagian mereka juga ialah golongan falsafah Dariyah yang mengingkari Tuhan yang menciptakan dengan kepercayaan bahawa setiap 36,000 tahun semua benda akan menjadi seperti asalnya. Mereka mendakwa hal ini sudah berulang banyak kali dan tidak akan berakhir. Maka ini mustahil bagi dalil akal dan dinafikan oleh dalil nakli. Kaum ni, orang musyrik ni, orang kafir ni bagi tahu falsafah dia, kata setiap 36,000 tahun dia ada tempoh kehancuran dan kembali. Tempoh kehancuran kembali. Itu falsafah mereka. Dan perkara ini memang salah dan tidak boleh diguna pakai. Ya, kerana kita ni hidup sekali dan kita akan hidup pada kali keduanya di negeri akhirat kekal abadi. Tiada keraguan baginya. Baik. Jadi bila mana kesan dia, kesan kepada orang yang tidak percaya kepada akhirat, kehidupan seorang itu akan menjadi kosong. Kehidupan dia tak percaya pada akhirat ini, hidup yang akan jadi kosong dan tidak ada hala tuju yang jelas nak pergi mana. Dan pasti dia akan menjadikan manusia itu tidak mahu mati. Kalau kita berbicara dengan orang yang tak percaya kepada hari akhirat, ada. Bila kita jumpa dia, kita bertanya kepada dia, apa yang kamu nak tentang hari akhirat ni? Dia tak boleh jawab. Hati dia kosong. Dia tak boleh nak uluhkan sesuatu. Dia diam. Dia macam bela. Contohlah kita katakan, tujuan kita nak pergi pasar raya, nak beli barang. Listener siap. Tujuan kita. Tapi, sekadar kata, pergi itu untuk tidak beli apa-apa. Kita sebagai manusia, nak pergi pasar raya, nak beli barang, list down. Tapi bagi seseorang ini, yang tiada tujuan dia tu, dia pergi pasar raya, dia diam. Nak beli apa ni? Pusing. Ketika itu hati dia kosong. Tak tahu nak beli apa. Balik. Begitulah umpama orang yang tidak ada tujuan atas akhirat ni, dia hidup atas dunia ni kosong. Tak tahu nak buat apa-apa dan tiada hala tujuan jelas untuk apa dia buat. Maka ketika itu mereka ni tak mahu mati. Mati buat apa? Tak ada hala tuju ni. Biarlah kat sini. Jadi hala tuju dia tu tak jelas. Okay? Jadi apa tujuan dia utama? Dia akan mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak dan dia tidak akan terfikir adakah dengan kekayaan ini boleh bawa dia ke syurga ataupun tidak. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, kadang-kadang kita ni dikumpul harta banyak-banyak, contoh tiba-tiba dapat kata duit mana jatuh semua sekali, dapat duit banyak dan katakan duit ini memang makan 7 keturunan tak habis. Tiba-tiba sign saja agreement, duit masuk, kita pun dah meninggal dunia. Maka duit itu untuk siapa? Tak ada apa-apa. Duit itu hanya sekadar untuk waris-waris atas dunia, untuk merasai duit-duit sakit-baki itu. Bagi orang yang dah mati, duit itu tidak boleh buat apa-apa selagi mana duit itu tidak diinfakkan ke arah yang baik. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 29, Allah kata, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Allah kata, dan tentulah mereka akan berkata pula, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sudah kita mati. Jadi gambarannya adalah tiada hidup yang lain selain daripada hidup dunia ini yang mana kita berada pada hari ini. Yang mana orang kafir dia cakap begitu. Dia tahu tak ada hidup lain lah, kita atas dunia inilah hidup kita. Akhirat tak ada dah. Itu faham dan pegangan mereka. Sedangkan kita ni sebagai orang beriman, jangan ada keraguan bahawa kita ni pasti akan dimakan nanti. Maka kita sebagai manusia, bila mana kita berada di atas dunia dan kita akan berpindah kepada negeri akhirat, pasti ada keadilan yang akan Allah tegakkan. Atas dunia buat baik, akhirat akan dapatlah ganjaran yang baik. Atas dunia buat buruk, maka di akhirat akan dapat yang buruk. Sebab itulah fitrah manusia ni, atas dunia pun dah inginkan keadilan, di akhirat Allah akan bagi keadilan yang sesempurna yang boleh. Atas dunia kita kata nak keadilan, adilnya kita atas dunia ni, tetapi keadilan itu tidak sampai kepada satu tahap yang membolehkan kita ini untuk berlaku adil. Kita nak adil, kita nak pastikan keadilan itu sampai semua sekali. Tapi keadilan kita itu banyak disulami dengan perkara-perkara yang tidak betul. Tetapi akhirat nanti Allah Maha Adil, Allah akan mengadili segala apa-apa yang kita lakukan atas dunia
Dan di akhirat itulah yang sempurna keadilan Allah akan bagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum, Allah kata, "Fa'akim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalika ad-dinul qayyim." Maksudnya, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadaplah dari dirimu tu, iaitu engkau dan pengikut-pengikutnya, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Ikut ajaran agama yang sebenar-benarnya. Jangan masuk agama yang salah. Sebab itulah, ibu-ibu sekalian, sekiranya kita ni tiba-tiba ada satu rombongan, jom rombongan kita pergi ke gereja. Ini saja, kata tiada apa-apa berkaitan agama, sekadar kata lawatan-lawatan kosong. Kalau kita ni tak ada tujuan yang jelas, tak payah pergi. Kecuali bagi orang yang penyelidik, orang mengkaji, dia buat kajian tentang pembandingan agama untuk melihat agama tersebut di konteks kajian, dia pergi, tak apa, sebab dia ada asas fundamental yang kuat. Tapi kalau kita ni sekadar pergi, kata, oh ada lawatan ke mana, ke gereja, nak pergi tengok. Pergi-pergi tengok tu, tengok ritual. Oh kami, ini ada syurga yang jelas. Dan kita buat sudah, kami ada syurga juga. Kau ada syurga? Syurga dia tu simple je, tak kena solat-solat macam kita ni. Kita dah mula, agama kita punya iman kita dah mula goyang sedikit. Jadi jangan pergi. Kerana kita nak elak terus daripada berada pada kalangan orang-orang yang boleh menyebabkan kita ni boleh tergerak iman kita daripada iman yang sebenarnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu kita sedar bahawa manusia itu fitrahnya inginkan keadilan. Satu keadilan kepada kita lah. Manusia kita ni, dia tak suka kepada kezaliman. Tak suka kezaliman ni. Kita nak betul-betul kita dapat keadilan untuk diri kita dan kita tak nak kezaliman. Hatta orang, contohlah kita tiba orang ni call, buat scammer kan. Kita minta jauh. Buat scammer, kita tak suka. Tapi dekat masa yang sama, kita bencikan orang buat perkara begitu dan kita mohon kita tak terlibat dengan perkara begitu. Zalim tu. Kita nak keadilan. Kalau kita kena scammer, kita nak, biarlah orang kena scam, orang yang dah scam orang ni kena dia punya balasan yang setimpal tu. Sebab kita tak suka perkara-perkara gitu. Kita nak keadilan. Pasti bila keadilan itu timbul, maka kita akan dapat keadilan yang sebenar-benarnya. Ya? Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, dalam surah Maidah ayat 8, Allah kata, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kita ni, agama kita ni, Islam ni beza dengan agama yang lain. Sebab apa Allah kata, hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Kita yang berlaku adil, contohlah kita kata kita ni hidup dalam komuniti setempat yang ada berbilang bangsa kan. Jadi ketika itu kita nak buat kenduri kendara, maka kita buat kenduri kendara. Rumah dalam laju rumah kita, keluar rumah kita tu adalah rumah kita katakan agama lain, bangsa lain. Kita pun buat kemah, tak beritahu dia. Buat kemah 8 biji daripada permulaan lorong tu sampai ujung lorong tu. 8 biji pasang. Kawan tu keluar rumah, tengok-tengok, sudah. Tak nak bagi tahu pun nak buat kenduri, macam mana ni? Nak keluar kereta tak boleh, semua tak boleh. Kita berlaku zalim, tak adil kepada orang lain. Sebab kita kena berlaku adil kepada sesiapa. Jadi kita kena pastikan benda itu kita jaga. Walaupun dia agama lain, masa lain. Sebab kita melihat kepada keadilan itu. Ataupun contoh tiba-tiba jiran tetangga kita ni, bangsa lain buat kenduri. Kenduri majlis apa-apa, pasal satu kemah je tetapi menghalang laluan. Kita punya marah je, maki dia, horn kereta tak, selagi kemah tu tak alih, kita horn tak berhenti. Itu keadilan yang sangat-sangat kita tak jaga. Itu dari sudut konteks kita manusia lah, sesama bangsa lain. Tapi kalau kita ni sesama bangsa Islam sekalipun, kita pun kena lebih berlaku adil. Contoh bab makan ke, bab ziarah ke, kita kena berlaku adil. Contoh kita katakan kita ni ketua lah, pemimpin kawasan-kawasan perumahan kita dan sebagainya. Tengok ada orang sakit,
kita kata tak payahlah ziarah orang ni dekat kita ni, dia pun tak mesra sangat. Kita tak berlaku adil. Sepatut kita sebagai pemimpin berlaku adil lah, pergilah kata ziarah dia. Dia nak buat perkara tersebut atas dia. Tapi kita sebagai orang yang sepatutnya mengetahui agama, kita kena berlaku adil, kita pergi jumpa dia, bagi tahu, oh kenapa sekian-sekian. Berkemungkinan dia tidak mesra dengan kita sebab dia tak kenal. Bila dia kenal kita, dia lebih mesra daripada orang yang sepatutnya kenal kita. Okay? Itu dengan konteks kita sebagai manusia. Ataupun konteks seterusnya iaitu di antara kita ni manusia dengan makhluk lain atau binatang. Kita sinonim dengan kucing lah, jaga kucing dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada anjing. Ada anjing di kawasan perumahan kita tu, kawasan rumah kita tu kadang kelaparan. Tak payah bagi makan anjing ni, jijik lah ni Nazimul Ghallatah ni. Kita bukan sentuh dia, kita bagi makan pada dia. Sebagaimana yang kisah yang selalu kita dengar kan, iaitu wanita Yahudi ni bagi anjing tu minum air, maka dia masukkan syurga. Dia katakan bahawa mulianya kita ni buat baik kepada makhluk-makhluk lain, berlaku adil kepada makhluk-makhluk lain. Kita kalau boleh, sebab kan ada kes viral kan dekat Kedah tu, ada seorang tu dia bagi makan anjing, marahlah orang tu macam tak ada binatang lain tak bagi makan. Kalau dia tak bagi makan, bagaimanakah nasib anjing-anjing itu? Bagilah dia makan, rezeki dia bagi, Allah bagi rezeki kepada dia, dia bantu anjing itu untuk makan. Sebab anjing itu keadaan sama macam kucing lah. Cuma kucing itu dia mesra dengan orang Islam, anjing itu dia mesra dengan orang bukan Islam. Tapi di keadaan masa yang sama, ketika dia dekat ada kesusahan, anjing tu maka bagilah, bagi makan dan sebagainya. Tapi kalau dia ni mengancam nyawa kita, kejar kita sebagainya, kita pukul lah dia. Tapi kalau kita ni nak pukul rata anjing ni, salah semua sekali, nampak anjingnya kita baling dengan kayu, baling batu, itu kita ni zalim kepada makhluk-makhluk itu. Ini cerita berkaitan dengan anjing lah. Bukan binatang babi tu. Kalau binatang bukan satu lagi tu babi, itu tak ada kaitan lah. Sebab itu binatang liar. Dia tak ada macam binatang jinak macam kita ni. Kita jarang jumpa orang bawa ke taman kita ni bawa babi, jarang. Kekal ada, wallahualam lah, saya tak pernah tengok lagi lah. Buat binatang, buat pet, buat binatang kata peliharaan, jalan dengan babi tak ada. Biasa anjing tu ada. Dan kita ni menghormati orang yang melihara anjing itu, dan anjing itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berlaku zalim kepada makhluk itu. Sama juga dengan pokok kayu. Dengan pokok kayu sama juga. Sebagaimana tengok pokok kayu ni, ibu-ibu sekalian, kita tanam pokok, tiba-tiba kita ni tengah asap pisau, tiba-tiba kita tutup pokok tu, tak ada kerja. Kita takik pokok tu, takik. Untuk apa kita takik? Tak ada kerja, nak asap pisau. Itu salah, dan kita buat zalim kepada tumbuhan tu. Kalau kita katakan itu salah satu cara untuk bagi pokok tu berbuah, tu lain. Tapi tak ada kerja. Takik pokok tu, siap pokok tu sakit. Kalau kita ni dah tukar pokok tu, rasa berbigat habis lah. Pokok tu tiba di akhirat kelak dia claim balik, kata dulu atas dunia kau takik aku tak ada kerja, ni aku takik kau balik akhirat nanti. Berbigat habis kita nanti. Nak gambarkan bahawa kita kena usahakan supaya kita ni buat apa-apa itu adalah berurutan dan tidak berlaku zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Sebab Allah kata, i'adilu wa aqrabu littaqwa, hendaklah kamu ni berlaku adil kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Nak dapatkan takwa itu sikap adil. Sikap adil itu kita akan dapat takwa, sebenar-benarnya ketakwaan. Maka Islam datang itu dengan bawa konsep akhirat supaya jiwa manusia itu menjadi tenang. Kita ingat akhirat, jiwa kita tenang. Kita kata contoh orang itu serabut semualah keadaan, kata nak makan pun tak mampu, kewangan pun tak kuat dan sebagainya, serabut, hati tak tenang. Tiba-tiba ingatlah bahawa atas dunia ini persinggahan sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat ujian dan akhirat itu tempat untuk bertenang, maka hati dia akan tenang. Hari akhirat itu adalah hari pembalasan bagi segala kezaliman. Kalau orang tu buat zalim pada kita, tunggulah pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka itulah kata hari tiada keraguan. Kalau kita ni dizalimi atas dunia, Allah aku zalim, aku dizalimi, aku tak larat, kata nak menghadap manusia, bersabarlah, kerana akhirat kelak Allah akan timbang seadil-adilnya apa yang telah orang itu atau orang yang buat pada kita kezaliman, dan balasan Allah akan bagi kepada dia. Okay? Sebagaimana yang kalau kita lihat orang Kristian dia sebut konsep candu. Candu yang mana dikatakan oleh Karl Marx. Karl Marx ni kata agama itu candu. Kerana apabila ada sang raja
melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, lalu para padrinya akan memujuk rakyat untuk bersabar. Itu konsep orang Kristian lah. Kalau raja dia buat jahat semua sekali, maka padrinya akan jumpa rakyatnya kata sabar, 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 sabar. Kemudian padri pun akan menyulam pujuk rayu supaya tidak melawan pemerintah tu, dan dia kata okey, kalau kamu tak lawan pemerintah janji syurga. Itu yang orang Kristian. Berbeza dengan Islam. Islam berbeza. Islam ini menggesa umatnya untuk mencegah kemungkaran sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah buat tak baik, kita kena tegaskan bahawa jangan sokong dan sebagainya, kemungkaran itu. Okay? Dalam masa yang sama, Islam menerapkan konsep akhirat bukan untuk dicandukan, tetapi untuk menjadikan jiwa manusia itu yakin bahawa di sana akan ada hari pembalasan. Akan ada pembalasan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah kata apa? Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Apa Allah kata? Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu mengenai kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadian dan yang tidak disempurnakan. Kami jadikan syara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara sehingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dan pada itu, ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua, nyanyuk, sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahui dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi. Engkau melihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang mencerut bumi. Dan gembur membusuk, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah dan permai. Allah kata dalam ayat ini, merujuk kepada kehidupan di kita ni disebabkan mereka-mereka yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ragu-ragu dengan cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita lihat diri kita balik. Rujuk diri kita balik. Tengok diri kita balik. Diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam bentuk yang sangat-sangat complicated. Jumpalah kalau ada di antara kita ni yang doktor medical. Boleh tengok betapa Allah jadikan kita ni memang sungguh-sungguh ajaib penciptaan kita sebagai manusia ni. Urat kita bersambung dan sebagainya. Memang itu tak boleh nak dibayangkan. Bagaimana tiba-tiba putus satu urat. Doktor nak buat penyambungan sambung sana. Ini kalau kita bicara macam orang yang buat electrical engineering. Tengok ini wayar sana, wayar sini. Itu sekadar umum. Tetapi badan kita manusia ini, dia bercantum daripada atas ke bawah. Urat semua ada, halus-halus, saraf-saraf semua sekali. Nak gambarkan penciptaan manusia itu sangat-sangat kompleks. Yang mana Allah jadikan supaya kita renungkan. Bagaimana tangan kita ni boleh bergerak sebab mata kita ni menunjuk ke arah. Bagaimana mulut kita boleh berkata-kata sambil tangan kita ni boleh bercakap. Nak gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua benda itu untuk kita ambil iktibar bahawa tiada keraguan kalau Allah boleh buat sekompleks begitu, pasti akan ada penutup kepada kehidupan kita sebagai manusia. Ya? Sebab tu kalau kita lihat ada orang yang kembar. Orang kembar kan? Orang kembar, walaupun sama, wajah sama, kedudukan sama, akan tetapi Allah jadikan dia itu dalam keadaan yang berbeza. Ada perbezaannya, cap jarinya beza, biometrik beza, irisnya beza, semua beza.
walaupun hampir sama. Hampir sama. Dia katakan walaupun dia ni hampir sama, ada perbezaannya. Sebagaimana kalau kita lihat kan, lihat dekat Korea. Korea sama. Korea pun orang dah boleh buat muka. Kadang-kadang tuan-tuan, pergi Korea tengok muka sama je. Rupanya Korea ni dia boleh ubah muka tu. Kerana potensi muka orang seorang ni ada potensi lebih, dia akan ubah muka ke arah kecantikan lebih lagi. Dan pattern sama. Pattern sama. Nak gambarkan bahawa boleh ubah penciptaan Allah tu. Tapi Allah kata itu adalah perkara-perkara yang telah aku jadikan yang kamu kena tengok diri kamu sendiri tu. Dalam mana kita, bagaimana keadaan kita dan sebagainya. Bukti kenciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup kita ni, pasti hidup kita selepas mati itu satu pembuktian yang besar. Benda yang wajib kita pegang. Benda yang wajib kita yakini. Kerana kalau kita tak yakin, pasti hati kita dan iman kita akan terjatuh kepada satu lembah. Yang melemah itulah yang akan merosakkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat 78-79 yang selalu kita baca. Apa Allah kata? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Maksudnya, tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia suara pembantah yang terang jelas bantahannya. Serta dia mengemukakan satu misal pembandingan kepada kami mengenai kekuasaan itu. Dan dia pula lupakan keadaan kami menciptanya sambil dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula kewujudannya. Dan ia maha mengetahui akan segala makhluk-makhluk yang diciptakannya. Orang-orang bukan Islam, dia inquirikan tentang adakah kita masuk kubur semua ni dan kemudian akan dihidupkan kembali disebabkan oleh keadaan tulang belulang kita dah mula hancur dan sebagainya. Maka itu perkara yang Allah buat. Allah boleh buat, tidak ada masalah. Sebagaimana Allah kata dalam surah Rum, wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang memulakan kejadian segala makhluk, kemudian dia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya. Allah mudah yang nak buat tu. Matikan dan hidupkan kembali sangat-sangat mudah. Kita ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, nak gambarkan bahawa hakikat kita hari ni kita tengok Allah bila mana nak mengadili kita ni, Allah nak mengadili kita, kita gambarkan bahawa Allah akan bagi satu lembaran. Kemudian Allah akan tengok satu persatu. Itu firasat kita kat sini. Dia tak sama. Hari ini, dunia kita hari ni, kita kata dunia yang artificial intelligence, AI. AI ni kata hebat tak hebat, Allah bagi idea kepada manusia. Manusia tak kena bercakap. Muka, gambar statik, boleh tulis dua perkataan, tiba-tiba mulut bercakap dengan sendiri. Itu dunia kita hari ini. Di akhirat lebih canggih lagi. Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut terkunci, tapi tangan bercakap. Macam mana tangan bercakap? Itu benda yang Allah boleh buat tanpa ada masalah. Sedangkan gambar kita statik ni boleh bercakap, mulut bercakap dengan sebutan yang sama. Bagaimanakah teknologi Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti dan pasti lebih canggih daripada apa yang Allah turunkan ilmu kepada manusia pada hari ini. Manusia boleh buat macam-macam. AI hari ini nak apa? Nak masak, tekan, terus masak. Dulu kata masak tak sedap, macam mana masak sedap ni? Tekan saja button tu, semua dia blend. Kan ada Thermomix semua sekali tu, tekan semua siap. Nak katakan benda itu boleh buat. Itu manusia hari ini. Hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu benda lagi canggih, lagi manfaat untuk kita lihat bahawa kita manusia kedil dapat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar keadaan tersebut. Okay? Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan penciptaannya, iaitu ciptaan pada manusia, segala-galanya bermula daripada tidak ada kepada ada.
Bila daripada tiada kepada ada, maka pasti perkara-perkara itu perlu untuk kita soroti dan untuk kita renungi, kan itulah hakikat keadaan kita sebenarnya sebagai manusia. Okay? Dan kita ni perlu ingat bahawa kita kena pastikan kehidupan kita ni, penghujung kehidupan kita ni, kematian kita ni kematian yang baik. Sebagaimana doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Kita doa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku, penutup kehidupan aku dekat keadaan yang baik, bukan penutup kehidupan aku dekat keadaan yang buruk. Kita nak yang begitulah. Mungkin kita bolehlah, kita bukanlah kata nak niat mati tu sikit-sikit, tapi kita boleh kata, ya Allah, aku ni ingin meninggal dalam keadaan sujud padamu, ya Allah. Boleh macam tu. Bukan kita mohon, ya Allah, matikanlah aku, matikanlah, bukan kita mati terus. Tapi kita bagi tahu, ya Allah, kalau seorang itu suka baca Quran, ya Allah, matikanlah aku dan keadaan aku ni suka baca Quran. Kena baca Quran ke? Boleh. Sama ada contoh macam penceramah kan, kata, ya Allah, matikanlah ketika mana bagi ilmu. Okay? Dan kita takutnya ketika mana kita berada dalam keadaan buat maksiat itu yang kita takutkan. Tiba-tiba lah kata kita ni orang baik-baik, semua baik-baik, tiba-tiba penutup kepada kita ni nak kata penutup yang buruk. Kawan kita, jomlah kita pergi karaoke sikit, lama tak jumpa kan, karaoke. Pegang mic itu baru nak tarik, dah lekat, meninggal terus. Mic tu lekat kat tangan. Kerasa macam tu. Tu imam berangkat lah, bawa ke suruh nak mandikan, dekat keadaan mic kat tangan, kaku. Nak katakan itu penutup yang kita tak mau. Jadi kita sebagai manusia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ini satu jalan yang baik untuk kita dapatkan keadilan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hari itu tiada keraguan bagi kita, yang mudah-mudahan hari itu akan memberikan kita keadilan sesungguh-sungguhnya daripada apa yang kita laksanakan atas dunia ini. Dan mudah-mudahan itulah penutup kepada kehidupan kita yang sebenarnya atas dunia ini. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk-buruk itu daripada keluhan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kepada persoalan, insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita renungi bersama. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada yang nak bertanya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, apa pendapat Ustaz? Saya dah baca satu artikel dalam TikTok. Dia kata minggu lepas bumi kita dah berhenti. Lepas tu dia kata kemungkinan bumi akan berputar atau balik lah, maksudnya berpatah balik kan. Dan kemungkinan matahari nak sebelah barat. Apa pendapat Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Puan Nuaini. Berkaitan dengan apa yang dinukilkan dalam TikTok itu, perkara yang akan berlaku. Kita tak boleh nafikan benda itu akan berlaku. Dan tiada keraguan bahawa matahari akan terbit pada sebelah barat dan sebagainya. Cuma tempoh dan keadaan itu belum lagi. Dia akan berlaku. Kita boleh katakan dia akan berlaku, memang dia akan berlaku. Cuma tempoh dan ketikanya belum lagi berlaku. Sebab dia akan datang dengan Dajjal, dengan Isa alaihissalam, semua sekali itu. Itu benda-benda yang pasti dan pasti akan berlaku. Maksudnya, apa-apa yang ada di sekeliling kita ini, kita kena yakin bahawa itu merupakan di antara tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Cumanya adalah, adakah itu tanda akhir? Kita tidak pasti. Kerana kiamat itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diberi perkhabaran oleh baginda Nabi SAW akan berlaku sekian, tarikh sekian. Dan kita, untuk kita ini, buatlah amal sebaik mungkin supaya apa yang kita buat itu dapat bawa kita kepada keadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Ada soalan dekat chat tadi berkaitan runian ni. Okey, berkaitan runian, Puan Normah Abu Sama kata, runian macam mana? Okey, kalau runian ni macam ni lah. Kita runian. Saya pun suka juga kadang-kadang kawan lama kan jumpa. Okey, kita pergilah meraihkan, mengeratkan tali silaturahim, tak ada masalah pergi. Cuma kita kena kawal lah diri kita di situ. Kadang-kadang runian ni kita tengok dah berbagai kata bilangan, berbagai keadaan kita lah, daripada dulu mungkin satu grup yang baik-baik, tiba sana dah ke sana, dah ke sini semua sekali. Kita kena jaga. Antaranya pergaulan lah.
Sekiranya kita ni bercampur dengan antara lelaki dan perempuan dan sebagainya, kita dah ada suami, dah isteri, dah ada anak-anak, maka kita kena pastikan kita ada dia punya had-had tersebut. Kalau contohlah kita sekadar untuk pergi meraihkan sungguh lah, tak payah lama sangat. Ini kadang-kadang terlalu lama sangat pergi duduk berhari-hari, buat program hari-hari, kata dah macam bertampak. Itu program kita awal-awal lah, kita menjauhkanlah daripada program-program itu. Kita takut kerana kita bimbang kita dah elok peringkat awalnya, tapi penutup kehidupan kita itu penutup yang tidak baik. Jadi kita kena elakkan perkara itu berlaku. Walaupun kita rindu dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan yang sealiran dengan kita dan sebagainya, maka kita kena usahakan untuk buat yang paling baik. Wallahualam. Okey, ada lagi yang lain soalan nak bertanya? Silakan. Ada masa sikit lagi. Rasanya dah tak ada saya soalan yang lain tu. Sebenarnya jelas dah. Okay, baiklah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Khairul Ashraf ya atas kepercayaan ilmu ini mengenai hari yang tiada keraguan ya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan segala apa yang dimaksud dalam ajaran Islam ini adalah benar dan tiada keraguan padanya, dan seterusnya. Marilah sama-sama lah kita kongsikan apa-apa yang kita dengar melalui perkongsian ilmu ini, kita sebar-sebarkan dan kita manfaatkan bersama-sama. Dan akhir kata, ilmu itu milik Allah SWT ya. Barang siapa menyebarkan ilmu ini demi kebaikan, insya-Allah Tuhan akan menggandakan berlipat kali ganda kebaikan kepadanya, dan semoga ini memberikan sebanyak kefahaman manfaat bagi kita semua. Dan teruskan lagi istiqamah dalam majlis ini untuk pukul 8 malam nanti untuk baca ayat suci Al-Quran. Dan Ustaz, kita akhiri dulu kuliah duha kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. InsyaAllah, marilah sama-sama kita tangguh dulu program kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ya. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syukur. Nur. Sama-sama Puan. Jumpa lagi kita ya semua. Terima kasih Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.